Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baharu Politeknik Kota Kinabalu. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua para pelajar yang dapat diterima masuk untuk melanjutkan pengajian di Politeknik Kota Kinabalu. Okay. Untuk sesi taklimat ini, saya sebagai Ketua Jabatan Matematik Sains dan Komputer akan memberikan sesi taklimat berkenaan dengan jabatan ini. Untuk makluman, Jabatan Matematik Sains dan Komputer ini terletak di lokasi di Politeknik Commercial Center, iaitu berada di luar daripada kampus. Di mana jabatan ini ditempatkan di bangunan Harumas. Seperti yang para pelajar nampak ni, di bangunan ini menempatkan 3 jabatan, iaitu Jabatan Perdagangan, Jabatan Pelancongan dan Hospitality, dan juga Jabatan Matematik Sains dan Komputer. Untuk sesi taklimat ini, saya akan memberi taklimat berkaitan dengan pengenalan kepada jabatan, dan juga carta organisasi, kursus-kursus yang ditawarkan, kaedah penilaian kursus bagi kursus-kursus yang diajar, dan seterusnya adalah kemudahan-kemudahan yang terdapat di Jabatan Matematik Sains dan Komputer. Kita teruskan kepada sesi taklimat. Alright. Pengenalan. Jabatan Matematik Sains dan Komputer JMSK ini merupakan sebuah jabatan yang menyokong aktiviti pembelajaran dan pengajaran, iaitu PNP, kepada jabatan induk. Jabatan induk iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, dan juga Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Dan tak lupa juga Jabatan Perdagangan dan juga Hospitality. Jadi JMSK ini menawarkan kursus-kursus yang berteraskan kepada matematik, sains dan juga komputer. Nama pun JMSK, iaitu Matematik, Sains dan Komputer. Buat masa ini, jabatan ini mempunyai seramai 23 orang staf ataupun pensyarah yang diterajui oleh seorang ketua jabatan dan dibantu oleh 3 ketua kursus. Dan ada seorang pembantu makmal yang membantu di kerja-kerja ataupun penyediaan bahan-bahan pengajaran di makmal sains. Lokasi seperti yang saya maklumkan tadi terletak di bangunan Harumas. Secara spesifiknya, Jabatan Matematik Sains dan Komputer ini berada di tingkat 3 ataupun aras 3 bangunan Harumas. Alright. Jika para pelajar ingin berurusan dengan pensyarah, bolehlah ke tingkat 3 di bangunan Harumas. Saya akan maklumkan sedikit pengenalan berkaitan dengan Pradiploma. Untuk makluman, Pradiploma ini adalah salah satu program yang ditawarkan di Jabatan Matematik Sains dan Komputer. Program ini merupakan program yang dilaksanakan untuk memberi peluang kepada calon lepasan SPM yang tidak memenuhi kelayakan minimum peringkat diploma untuk mengikuti pengajian di samping memberi peluang kedua kepada calon untuk merebut peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf ekonomi diri dan keluarga. Ini bermaksud pelajar SPM yang tidak layak ke program diploma akan mengikuti ataupun akan diberi peluang untuk mengikuti program pradiploma. Jika pelajar ini lulus dengan cemerlang, mereka boleh meneruskan pengajian peringkat diploma. Carta organisasi. Lihat kita ni
Jabatan organisasi terdiri pada seorang ketua jabatan, itu saya sendiri, penolong ketua jabatan Puan Nazlin, setiausaha Puan Masni, dan dibantu oleh 3 ketua kursus, iaitu ketua kursus sains iaitu teknologis Puan Erni Suzana binti Mahzum, ketua kursus matematik Puan Ayuzi binti Taib, dan juga ketua kursus untuk komputer. Okay, unit sains terdiri daripada ketua kursus seperti yang saya maklumkan tadi, dibantu oleh penolong, Cik Moman, dan juga pensyarah-pensyarah yang mengajar dalam unit sains. Secara detailnya iaitu, ini adalah ketua kursus teknologis Puan Erni Suzana dan Cik Moman selaku penolong dan pensyarah-pensyarah yang mengajar dalam unit sains iaitu Puan Nazlin, Puan Falina, pembantu makban Puan Rasna, pensyarah Puan Weti, Encik Jaleh, Encik Muhammad Ramli, dan untuk unit matematik diketuai oleh Puan Ayuzi selaku ketua kursus, penolong ketua kursus Puan Hetiana, dan juga pensyarah-pensyarah di dalam unit matematik iaitu Puan Rosia Jizat, Puan Azima, Encik Heli, Puan Adeline, dan Encik Masni. Berikut adalah pensyarah-pensyarah yang berkaitan, iaitu ketua kursus Puan Ayuzi, penolong Puan Hetiana, Puan Adeline, Puan Rosia Rizan, Encik Heli, Puan Razima, dan juga Puan Masni. Sementara itu untuk unit komputer, diketuai oleh Encik Syahsan Hafiz selaku ketua kursus, penolong ketua kursus Puan Siti Uzaimah, dan juga pensyarah-pensyarah yang membantu di dalam unit komputer iaitu ini adalah Encik Syahsan Hafiz, Puan Siti Uzaimah, pensyarah-pensyarah dalam unit komputer Puan Siti Nurakma, Puan Nur Hazawani, Encik Mazlan, Encik Hardi. Walau macam mana pun semua kaki tangan ataupun staf yang saya maklumkan tadi, mereka juga adalah mengajar dalam kursus-kursus lain, termasuklah matematik dan juga komputer. Alright, seterusnya kita tengok kursus-kursus yang ditawarkan di jabatan ini, iaitu pertama adalah kursus matematik. Sudah pasti kan? Matematik, sains, dan juga komputer. Untuk kursus matematik, matematik terdiri daripada matematik 1, engineering matematik 1. Diambil oleh pelajar semester 1 iaitu pelajar JKA, JKE, dan juga JKM. Untuk engineering matematik 2, pelajar semester 2, JKA, Jabatan Kejuruteraan Awam, JKE, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, dan juga JKM, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. So, untuk mengambil matematik 2 ini, syarat dia pelajar mesti lulus matematik 1. Mesti lulus ini, baru boleh ambil matematik 2. Seterusnya, engineering matematik 3. Engineering matematik 3 hanya diambil oleh pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal sahaja, iaitu semester 3, dan prasyaratnya adalah mesti lulus matematik 2. Tak lulus matematik 2 tak boleh ambil matematik 3. Dan seterusnya adalah matematik electrical mathematics. Ini untuk pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik sahaja, semester 3. So tiada prasyarat untuk electrical mathematics ni. Dan di sebelah kanan sini adalah kursus-kursus yang ditawarkan di peringkat pra-diploma. So para pelajar semua yang depan ni tidak akan ambil yang inilah. Seterusnya
Sementara untuk kursus komputer, ada 2 kursus, yaitu Computer Application semester 5 dan juga Computer Application semester 2. Okay. Untuk PRK 1022 komputer ini adalah untuk pelajar-pelajar pra-diploma. Okay. Baik, seterusnya kepada kursus sains. Kursus sains pula akan diambil dan akan diajar kepada semua pelajar-pelajar kejuruteraan semester 1. Wajib ambil mata pelajaran ataupun kursus sains dan perlu lulus. Okey, seterusnya untuk matematik. Okey, kita lihat untuk kaedah penilaian kursus ataupun kaedah penilaian dia. Kursus matematik dan sains melibatkan 2 kaedah penilaian. Okey, yang pertama sekali adalah penilaian secara kerja kursus. Yang kedua adalah penilaian berterusan. Kerja kursus bermaksud sepanjang tempoh pengajian daripada awal semester sehinggalah sebelum final exam, pelajar akan dinilai. Okay, nanti saya akan explain dengan secara detail lah. Dan juga untuk kursus komputer melibatkan penilaian kursus sahaja. Bermaksud tidak ada peperiksaan akhir. Jadi 100% penilaian ataupun markah bergantung kepada kerja kursus. Okey. Kaedah penilaian kerja kursus. Di dalam penilaian kerja kursus, para pelajar semua akan diberi kuis. Iaitu soalan kuis yang berbentuk soalan ujian berbentuk ringkas lah. Penilaian berbentuk ringkas ataupun short, pendek lah. Teori test, iaitu ujian. End of chapter ni diberikan selepas akhir setiap topik, pelajar akan diberi tugasan. Diberi assignment lah untuk disiapkan. Lab work ni terutamanya bagi pelajar yang ambil kursus sains. Maknanya dia ada lab lah. Practical exercise, tutorial dan juga group discussion. So this is type of assessment lah yang akan diberikan kepada anda semua, kepada para pelajar semua. Dan pastikan untuk penilaian berterusan ni pelajar-pelajar sepatutnya collect markah sebanyak yang mungkin. Maknanya kamu kena score lah sebelum masuk ke final. Bila kamu dah collect, dah kumpul markah yang agak baik untuk PB ni, so banyaklah markah yang kamu akan bawa untuk ambil ke final. Alright, so dari segi kemudahan. Dari segi kemudahan, iaitu pertama kemudahan makmal. Iaitu makmal sains kejuruteraan. Terdapat satu makmal, sebuah makmal sains yang lengkap untuk pelajar menjalankan uji kaji bagi kursus sains kejuruteraan. Dan melalui latihan amali yang dijalankan, pelajar dapat mengaitkan hubungan antara teori dan amali, seterusnya meningkatkan ilmu pengetahuan dan kefahaman terhadap kursus yang diajar. And then kemudahan seterusnya adalah kemudahan makmal komputer. Untuk makluman pelajar sekalian, terdapat 2 makmal komputer di jabatan ini. Walau macam mana pun, makmal ini terletak di bangunan Harumas. Maknanya kalau pelajar-pelajar dan pejabatan yang berada di kampus utama, kalau nak menggunakan kemudahan ini terpaksa ke bangunan Harumas lah. So kapasiti untuk makmal ni boleh memuatkan seramai 40 orang pelajar dalam satu masa untuk satu makmal. Jadi ada 2 makmal, so boleh memuatkan seramai 80 orang pelajar dalam satu masa. Alright. Kemudahan bilik kuliah, terdapat 2 bilik kuliah 1 dan bilik kuliah 2. Alright. So juga boleh menempatkan seramai 40 orang pelajar untuk satu bilik.
Kita tengok aktiviti kelab. Di Jabatan Matematik ini ada kelab di bawah selian JMSK adalah kelab matematik, sains dan komputer. Okay. Jadi terdapat banyak aktiviti yang menarik yang dilaksanakan dan mengutamakan penglibatan pelajar secara aktif dalam proses perancangan pelaksanaan aktiviti yang seterusnya memberi manfaat kepada pelajar. Jadi semua proses perancangan tu adalah kepada ahli kelab. Maknanya ahli kelab akan mencadangkan. So kelab ini terbuka kepada semua pelajar. Okay? Dan di dalam kelab ini terdapat seorang penyelia ataupun sebagai penasihat. Okay? So penasihat ini akan memantau pergerakan ataupun perjalanan kelab ini. Okay? Salah satu aktivitinya yang pernah dilakukan ataupun dilaksanakan adalah aktiviti CSR, okay? Iaitu dilakukan di komunitas sekitar, iaitu di Sekolah Kebangsaan Pangeran Siti Hafsah di Karambuna itulah. Okay? Aktiviti yang salah satu aktiviti yang dilakukan di bagi kelab ni lah, kelab matematik, sains dan juga komputer. Alright. So saja itu saja sesi taklimat ringkas daripada saya. Okay. Dan saya akhiri sesi taklimat ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi saya mengucapkan kepada para pelajar semua untuk tahniah dan syabas dan kerana dapat meneruskan sesi pengajian di Politeknik Kota Kinabalu. So itu sahaja taklimat daripada saya dan saya selamat berjaya.